Kemudian empat lagi ada khilaf padanya, sama ada orang ni nak dihukumkan muafiq ataupun masbuq. Baik. Dan kata penusulnya pula, jadi syair ini kita tak boleh nak baca macam Quran, tuan. Boleh nak baca macam Quran. Jadi macam mana cara nak baca syair? Ada cara dia. Tak boleh kita nak baca manfi qira'atin li hadisi wa tak boleh. Jadi cara kita nak baca syair kena main suku yang baik. Dan kata penusulnya pula, manfi qira'atin li hadisihi batin aw syaqqun hal qara wa man laha nasi. Itu cara baca syair. Wa man fi qira'atin li hadisihi batin aw syaqqun hal qara wa man laha nasi. Orang yang lambat membaca kerana kelemahannya atau syak, yakni syak ini berapa, adakah dia sudah membacanya atau orang yang lupa membacanya akan Fatihah. Dia syak, sama ada dia sudah baca Fatihah atau belum. Kata persyaratnya, penyusun telah menyebutkan pada bait ini, yani bait syair inilah, 3 masalah orang yang dimaafkannya. Jadi 3 masalah orang yang dimaafkan, yakni orang muafiq. Ini ittifaq ulama. Jadi masalah berkenaan muafiq ada 9 masalah. 5 di antaranya ittifaq pada ulama mutaakhirin dan 4 daripadanya khilaf di antara ulama mutaakhirin. Baik. Masalah pertama ni ittifaq ulama. Manakala berlaku perkara di kepada kita, muafiqlah, dihukumkan pada kita muafiq. Masalah pertama, orang yang lambat membaca, yakni membaca Fatihah kerana keadaan kejadian dirinya, bukan lambat kerana was-was. Jadi dia ni lambat baca Fatihah. Lambat tu sebab kejadian asal dia. Kejadian asal, manakala dia lahir, dia balik, keadaannya lambat daripada asal, bukan kerana sebab lain. Itu bukan kerana sebab lain. Tetapi jika lambat kerana was-was, tidak dibenar menggugurkan apa-apa bacaan daripada Fatihah. Jadi kalau orang ini dia lambat baca Fatihah sebab kejadian asal, orang ini dihukumkan muafiq. Tetapi kalau dia lambat baca Fatihah disebabkan was-was, tidak dimaaf. Sebab sekarang ni banyak orang, kita tengok sebahagian jemaah, dia was-was dalam bacaan Fatihah. Dia baca Bismillahirrahmanirrahim, dia ulang lagi Bismillahirrahmanirrahim, ulang lagi. Ini tidak dimaaf. Kalau dia lagi marah, kalau kawan saya tu was-was, orang panggil was-was tahap tinggi, dia baca Bismillah dah sampai orang tu, dia ulang balik. Dia ulang balik sebab dia tak yakin bacaan Fatihah dia tadi. Ini bahaya. Jadi kalau berlaku pada kita kerana was-was, ini tidak dimaaf. Tidak dimaaf. Ia orang was-was tu dikira seperti hukum orang yang sengaja meninggalkan bacaan Fatihah. Jadi orang was-was ni tidak dimaaf sama sekali. Kena ingat, orang was-was tidak dimaaf sama sekali. Orang itu akan mendapat rakaat tersebut jika dia dapat menyempurnakan Fatihahnya sebelum imam sujud. Jadi orang was-was, hukum orang was-was, hukum orang was-was, manakala dia baca Fatihah dalam keadaan was-was, baca Bismillah, ulang lagi, baca Ar-Rahmanir-Rahim, ulang lagi, dia ni boleh dikira mendapat rakaat apabila sebelum imam sujud. Sebelum imam sujud, dia apabila Fatihah dia telah tamam, sebelum imam sujud, dia dapat rakaat. Tetapi kalau imam tu tak
dia orang was-was tadi itu diwajibkan meniat mufaraqah. Ini bahaya. Kena ingat sungguh-sungguh, kalau ada kawan kita, ada saudara mara kita baca was-was, kemudian tengok dia was-was lagi, imam dah turun ruku, Fatihah tu tak habis lagi, dia wajib niat mufaraqah. Kalau dia ikut terus imam tadi, sembahyang dia batal. Batal sembahyang dia. Habis. Sekiranya akan menyempurnakan Fatihah sebelum imam sujud, jika tidak diniatkan mufaraqah, batal sembahyang. Batal sembahyang dia berdua. Orang yang was-was ni, kalau dia tidak niat mufaraqah, batal sembahyang dia. Dan sayudianya bagi orang yang was-was, yang pada pandangan orang ramai dikira sebagai kejadian yang tak dapat ditinggalkannya, hendaklah dikira seperti orang yang lambat dalam gerak-geriknya, sebagaimana yang disebut oleh Syekh Ibn Hajar dalam kitab Tuhfah. Jadi masalah yang pertama ni daripada 5 masalah yang ittifaq ulama pada mengatakan bahawasanya orang yang muafiq. Masalah yang pertama, orang yang lemah kejadiannya dalam membaca Fatihah. Ini masalah manakala dia takbiratul ihram sekali bersama imam. Kalau dia lambat, gerak dia tadi kejadian asal, dia dimaafkan ketinggalan 3 rukun yang panjang-panjang. Satu masalah. Kemudian masalah orang yang was-was. Orang yang was-was kalau tidak menyempurnakan bacaan Fatihah dia, manakala imam turun kepada sujud, dia wajib niat mufaraqah. Boleh faham? Kalau dia tidak niat mufaraqah, maka batal sembahyang. Jadi kena ingat situ. Jadi kalau ada kawan kita melainkan, kalau dia was-was sangat dan kita tengok dia memang tak boleh nak ubah was-was dia, tak boleh nak ubah dah. Memang walau macam mana tegur didik pun memang sentiasa was-was, tak boleh nak ubah was-was dia, maka kata Syekh Ibn Hajar, dimaafkan. Jadi dia pun dikira orang muafiq. Dikira orang muafiq. Itu masalah yang pertama. Baik, masalah yang kedua, orang yang syak ketika imam sudah rukuk dan dia belum lagi rukuk. Imam rukuk dah, dia tak rukuk lagi, dia syak. Syak ni ragu-ragu. Dia ragu-ragu adakah dia sudah baca bunga atau belum. Orang yang syak ketika imam sudah rukuk dan dia belum lagi rukuk, adakah ia sudah membaca Fatihah atau belum? Maka wajib dibaca Fatihah dan dimaafkan ketinggalan 3 rukun tersebut. Ini 3 rukun yang banyak-banyak. Macam ni masalah kedua. Ini dia takbir sekali dengan imam. Dia takbir sekali dengan imam. Kemudian mungkin lepas tu dia tak baca lagi Fatihah. Mungkin daripada rumah tadi nak bergaul dengan bini dia sampai terbawa-bawa ke dalam sembahyang. Manakala dia takbir, dia diam. Dia ingat persoalan dengan bini dia tadi. Dia punya diam. Imam rukuk. Imam rukuk, dia kata sudah. Dia pun ingat, saya dah baca Fatihah belum? Saya dah baca Fatihah belum? Dia teringat. Tiba-tiba dia teringat. Maka situ wajib dibaca Fatihah, dia wajib menghabiskan bacaan Fatihah dia tu, dan dia tu dimaafkan ketinggalan 3 rukun yang panjang-panjang. Boleh faham tuan-tuan? Jadi kalau dia syak, dia takbir sekali dengan imam, dia kemudian dia tengok imam rukuk tu, aku ni dia baca Fatihah belum? Dia wajib menyempurnakan bacaan Fatihah dia, kemudian dia dimaafkan ketinggalan 3 rukun yang panjang-panjang. Lepas dia baca Fatihah, lepas dia baca Fatihah sempurna, dia baca Fatihah, imam rukuk, imam sujud kali pertama, imam sujud kali kedua, jangan bagi, dan imam tu masuk dalam rukun panjang yang keempat. Kalaulah dan imam tu masuk dalam rukun panjang yang keempat, batal sembahyang dia. Kalau tak niat mufaraqah. Jadi semalam tu kita dah tahu macam mana rukun yang panjang. Rukun panjang
Ini masalah orang yang lupa ataupun dia bukan lupa, dia was-was dalam bacaan Fatihah. Was-was. Baik. Masalah yang ketiga. Tadi masalah orang yang was-was. Ini masalah yang ketiga, orang yang lupa membaca Fatihah sehingga imamnya rukuk dan dia belum lagi rukuk, lalu teringat bahawa dia belum lagi membaca Fatihah, maka wajib dibacanya dan dimaafkan ketinggalan 3 rukun yang panjang-panjang. Jadi masalah yang kedua tadi, dia was-was. Dia was-was, adakah dia dah baca Fatihah atau belum? Jadi kalau dia was-was, dia wajib menghabiskan bacaan Fatihah dia. Wajib. Dan dia dimaafkan ketinggalan 3 rukun yang panjang-panjang. Masalah yang ketiga, dia lupa. Dia lupa membaca Fatihah sehingga imamnya rukuk. Imam dah rukuk dan dia belum lagi rukuk, lalu teringat bahawa dia belum lagi membaca Fatihah. Baik, ini masalah yang kedua, dia syak. Masalah yang ketiga, dia lupa. Dia takbiratul ihram, kemudian tak tahu apa benda yang diingat sampaikan dia terlupa tak baca Fatihah. Tiba-tiba imam dah rukuk. Manakala imam rukuk, dia wajib menyempurnakan bacaan Fatihah dia dan dimaaf daripada ketinggalan 3 rukun yang panjang-panjang. Jadi 5 masalah ni. Ini masalah yang ketiga, ittifaq ulama bahawasanya orang itu adalah
Islamnya kita ni orang panggil ikut imam, tetapi yang ni dia rukuk dulu daripada imam. Dia rukuk terlebih dahulu daripada imam. Imam tak rukuk lagi, dia dah rukuk. Tiba-tiba datang was-was. Dia dah baca Fatihah ke belum? Saya ni dah baca Fatihah ke belum? Kalau dia dahulu rukuk pada imam, imam tak rukuk lagi, ini wajib dia naik semula sempurnakan bacaan Fatihah dia. Sebab itu tuan-tuan kena sentiasa ikut imam. Jangan dahulu daripada imam. Itu tak ada adab namanya. Ataupun dia terlupa, tak tahulah. Kita sembahyang ni itulah kadang-kadang khusyuk tak berapa sangat. Kalau menghayat tempat lain banyaklah kan. Tiba-tiba menghayat tempat lain dia rukuk daripada imam dulu. Kalau dia was-was dalam rukuk ataupun terlupa dalam rukuk dia tu, adakah dia sudah baca Fatihah atau belum, dia tengok imam tu tak rukuk lagi, wajib dia naik balik untuk sempurnakan bacaan Fatihah dia. Itu masalah. Baik, habis. Dan dimaafkannya ketinggalan hingga 3 rukun yang panjang seperti yang disebut dalam kitab Tuhfah. Kitab Tuhfah itu salah satu kitab mazhab Imam Syafi'i yang menjadi rujukan untuk ulama-ulama mutakhirin, dikarang oleh Syekh Ibn Hajar. Jadi Syekh Ibn Hajar dengan Syekh Rabi ini sentiasa khilaf, dua-dua ulama daripada mazhab Syafi'i, tetapi sentiasa ada khilaf dalam masalah sunat, masalah furu'. Habis. Itu masalah yang ketiga daripada 9 masalah. Masalah yang ketiga daripada 9 masalah, maksudnya orang itu adalah muwafiq. Itu ittifaq ulama. Baik. Kata penyusunnya, ini syair yang kedua. Waqif muwafiqan sunnah al-'adl wa man risalatin izaruhu hasar. Waqif muwafiqan sunnah al-'adl wa man risalatin izaruhu hasar. Hendaklah dikira orang muwafiq bagi orang yang mementingkan sunat, yakni sunat membaca doa iftitah, dan menunggu sakta, yakni sakta ini diam sekejap imam hingga tidak sempat membaca Fatihah. Baik. Maka kata pensyarahnya, penyusun telah menyebut dalam bait ini 2 masalah yang dimaafkan ketinggalan 3 rukun. Jadi dalam 2 bait syair ini ada 2 masalah yang dimaafkan untuk kita ketinggalan 3 rukun yang panjang-panjang. Baik. Masalah yang keempat, jadi kalau dalam syair ini dia 2 masalah, tetapi dia dah sambung sebab itu dia kira masalah yang keempat. Baik. Masalah yang keempat, orang muwafiq. Jadi masalah yang keempat ini orang muwafiq. Muwafiq ni sini dia takbiratul ihram sekali beserta dengan imam. Ingat, muwafiq yang ni masalah keempat ni. Orang yang muwafiq yang meninggalkan bacaan Fatihah kerana mementingkan bacaan doa iftitah. Tiba-tiba imam rukuk sebelum ia membaca atau menamatkan bacaan Fatihah. Baik. Dia takbir sekali dengan imam, Allahu Akbar. Imam baca doa iftitah. Lepas dia baca doa iftitah, imam baca surah. Baca Fatihah, dia berbimbang dengan membaca doa iftitah. Tiba-tiba imam ni, perasaan makmum tadi ni, dia nak baca Fatihah selepas daripada imam baca surah. Dia nak baca Fatihah selepas imam baca surah. Tiba-tiba lepas baca surah, imam terus rukuk. Lepas baca Fatihah, imam terus rukuk, tak baca surah. Macam mana tuan-tuan? Ini macam yang tuan Haji semalam tanya. Imam baca surah, lepas baca surah, imam rukuk. Jadi imam dia nak test sama ada makmum dia kat belakang ni mengaji Pak Muafiq Masbuk tak ada. Kan? Dia lepas dia baca Fatihah, dia terus rukuk, tak baca surah.
dalam pembahasan masalah muwafiq. Itu masalah muwafiq. Orang yang dihukumkan muwafiq lagi, dia tidak kena oleh orang bersama imam, kemudian dia baca doa iftitah. Sebelum dia baca doa, sebelum habis baca doa iftitah, imam dah merokok. Macam mana tu? Jadi dia kena sempurnakan bacaan Fatihah dia dan dimaafkan ketinggalan 3 rukun yang panjang-panjang. Hadis. Masalah yang kelima, orang muwafiq yang menanti sabda imamnya kerana ingin mendapat sunat membaca selepas Fatihah imamnya. Tiba-tiba sabda itu tiada. Bila selesai Fatihah imam, terus rukuk atau membaca surah yang amat pendek sehingga tidak sempat membaca Fatihah atau menyempurnakannya, maka dimaafkan ketinggalan 3 rukun tersebut. Jadi kalau kita ditakbir sekali dengan imam, kita takbir sekali dengan imam, imam baca ataupun imam mungkin dia tak baca doa iftitah, terus baca Fatihah, tiba-tiba tak baca, imam tak baca surah, imam lepas baca Fatihah dia terus rukuk, tak baca surah. Macam mana keadaan kita ketika itu? Yakni kita wajib sempurnakan bacaan Fatihah kita dan kita dimaaf ketinggalan 3 rukun yang panjang-panjang. Itu masalah dia. Kalau tengok kalau setengah-setengah tempat juga macam dekat pondok tu, kadang-kadang tok guru dia saja nak cuba anak murid dia macam mana. Kadang-kadang dia buat masalah seperti mana yang dalam masalah. Kadang-kadang tok guru dia solat lepas tu dia batalkan solat dia tu, dia keluar macam mana dengan keadaan makmum. Sebab tu orang yang betul-betul tepat di belakang imam ni mestilah orang yang faham mengenai hukum hakam dalam bab solat. Orang yang betul. Nanti kalau imam batal ke terbatal ke atau saja mungkin dia nak bergurau dengan makmum dia dah, dia bahaya. Macam mana keadaan kita ketika itu? Bahaya. Baik. Tengok sujud, macam mana tak Allah? Tengok imam tak ada. Sudah macam mana kan? Ini masalah. Kalau di pondok tu kerap macam itu terjadi. Saja nak cuba anak murid dia macam mana. Adakah dia faham tentang apa yang dia sudah mengaji atau belum? Baik. Maka dimaafkan ketinggalan 3 rukun tersebut. Maka kelima-lima rukun masalah ini dimaafkan bagi orang muwafiq ketinggalan 3 rukun yang panjang dan tiada khilaf di kalangan sebagian ulama mutaakhirin. Jadi tuan-tuan boleh baca sendiri 5 masalah yang tersebut tadi, semua itulah hukum orang muwafiq. Dimaaf ketinggalan 3 rukun yang panjang-panjang. Tak ada khilaf pada ulama mutaakhirin. 5 masalah tadi adalah hukum orang muwafiq. Tuan-tuan baca sendiri dan ambil faham sendiri macam mana. Baik. Kemudian kata penyusun lagi, manama fi tasyahudin aw ikhtalaf alaihi takbirul imam mamdha. Kemudian kata penyusun lagi, manama fi tasyahudin aw ikhtalaf alaihi
dia duduk tahiyat awal. Kemudian dalam tahiyat awal itu dia tertidur. Mungkin malam tadi buat tahajud, atau mungkin buat buat tahajud depan TV, tengok bola atau macam mana. Tahiyat awal dengan imam dah naik, dia krok suka. Macam mana? Dia tengah tidur, imam dah naik dah. Dia bertidur dalam tasyahud awal, tapi tidur yang tidak membatalkan solat dia. Maknanya tetaplah papan punggung tu tak bergerak. Maknanya manakala dia duduk tu, angin tu kalau nak keluar pun tak boleh nak keluar sebab tetap papan punggung tu. Baik. Macam mana rupa masalah? Jawab masalah ni macam mana? Tidak terjaga dari tidurnya, melainkan di akhir qiyam imamnya. Manakala dia terjaga ataupun tersedar, imam tu hampir-hampir nak rokok. Imam tu hampir-hampir nak rokok, atau sesudah ia imam tunduk rokok. Dia tertidur, kemudian tertidur pada tahiyat awal. Kemudian imam dah naik, dia ke pantai lagi tidur rokok. Tiba-tiba dia sedar, dia tengok imam tu dah hampir nak rokok, ataupun imam tu dah nak rokok. Itu macam mana? Dia dah sedarkan dia tidur. Dia tersedar, dia tengok sudah imam dah rokok. Macam mana orang itu? Dihukumkan macam mana? Baik, hadis. Tu masalah tu tak ada jawapan lagi. Baik, keduanya, bawah ni baru dia jawab macam mana masalah orang. Keduanya, orang yang muqtadi, yakni makmum yang mendengar takbir imamnya bagi qiyam. Ni orang panggil silap hari bulan. Makmum yang mendengar takbir imamnya bagi qiyam, dia dengan takbiran imam, orang panggil takbir intiqalah. Tetapi disangkanya bertakbir untuk duduk tasyahud. Rakaat pertama lepas daripada rakaat pertama, dia dengar imam tu bertakbir intiqalah untuk naik kepada qiyam. Rakaat kedua, tetapi persangkaan dia bahawasanya imam ni takbir untuk duduk tasyahud. Itu rupa masalah. Dia dengar takbir Allahu Akbar, tapi takbir Allahu Akbar tu
Syihabul Ramli. Menurut Syekh Syihabul Ramli, ia dianggap orang munafik juga. Jadi kita nak tahu dulu di pendapat Imam Ramli. Kata Imam Ramli, manakala seseorang itu tertidur dalam tasyahud dia, kemudian manakala dia sedar imam itu dah nak rukuk ataupun imam tadi juga rukuk, kata Syekh Ramli, orang ini dihukumkan munafik. Orang ini dihukumkan munafik. Orang yang tertidur tadi dihukumkan munafik. Manakala dihukumkan munafik, dia sedar imam dah rukuk, dia naik kepada qiyam dan wajib dia sempurnakan bacaan Fatihah dia, kemudian dia dimaaf ketinggalan 3 rukun yang panjang-panjang. Ini pendapat Imam Ramli. Pendapat Imam Ramli. Begitu juga kalau orang itu tersalah mendengar takbir imam tadi itu. Imam takbir kepada qiyam, dia ingat bukan tasyahud, kan? Jadi kata Imam Ramli, orang ini pun dihukumkan munafik. Dia naik, kemudian dia sempurnakan bacaan Fatihah dia, dan dia ini dimaaf ketinggalan 3 rukun yang panjang-panjang. Itu kata Syekh Ramli. Baik. Dan menurut Syekh Ibnu Hajar pula, masalah ini dihubungkan dengan orang yang masbuk. Jadi kalau kita ikut pendapat Syekh Ibnu Hajar tadi, orang ini dihukumkan masbuk. Orang mana? Orang yang tertidur dalam tasyahud tadi itu dihukumkan masbuk, kata Syekh Ibnu Hajar. Manakala dia dihukumkan masbuk, dia tertidur dalam tasyahud awal, mengikut pendapat Syekh Ibnu Hajar, tiba-tiba dia sedar imam sudah rukuk, kata Syekh Ibnu Hajar, wajib dia naik, kemudian kalau dia tengok imam sudah rukuk, dia terus rukuk bersama imam. Terus rukuk bersama imam. Kalau dia dapat rukuk dengan imam sekadar tumanina, rakaat itu dia dapat. Tetapi kalau dia tertidur tadi, kemudian dia naik, tengok imam dah rukuk, dia sempurnakan juga bacaan Fatihah dia mengikut pendapat Syekh Ibnu Hajar, orang ini dihukumkan masbuk. Manakala masbuk, dia tak boleh lah sempurnakan bacaan Fatihah dia. Kalau dia sempurnakan pula bacaan Fatihah dia, dia wajib niat mufaraqah. Itu hukum dia. Itu hukum. Kalau dia tak niat mufaraqah, kemudian dia baca Fatihah, dia turun pula imam, batal sembahyang dia. Dan menurut Syekh Ibnu Hajar pula, masalah ini dihubungkan dengan orang masbuk. Maka dia dah mesti bagi yang membaca Fatihah, melainkan sekadar yang dapat dibaca dulu, dibaca dua, dan wajib mengikut imamnya seperti orang masbuk. Jika dapat rukuk bersama imam dengan tumanina sebelum dia mengangkat kepala daripada rukuk, dapatlah rakaatnya. Dan jika tidak dapat rakaatnya seperti yang akan dibicarakan. Baik, macam ni. Rupa masalah macam ni. Dia tertidur tadi kan. Ini pendapat Syekh Ibnu Hajar. Kalau pendapat Syekh Ramli tadi, orang yang tertidur dikira muafik. Orang yang tertidur dikira muafik. Dalam tasyahud awal itu pendapat Syekh Ramli. Kalau mengikut pendapat Syekh Imam Ibnu Hajar, orang yang tertidur tadi, orang yang tertidur daripada tasyahud awal tadi, manakala dia naik, dia tengok imam dah rukuk, dia naik,
tasyahuda ba'da imam qama minhu qasida. Demikian juga orang yang hendak menyempurnakan tasyahud awalnya selepas imam bangkit darinya untuk qiyam. Kata masyarakat, rupa masalah ini ialah makmum duduk bersama imam membaca tasyahud awal. Manakala imam bangun daripada tasyahud awal untuk qiyam, makmum tidak ikut imamnya kerana ingin menyempurnakan tasyahud awalnya. Bila dia bangkit berdiri betul, didapati imam sedang rukuk atau hampir rukuk. Jadi masalah. Baik, masalah. Masalah duduk tasyahud awal. Sekali duduk dengan imam, duduk sekali tasyahud dengan imam. Imam dah naik. Pada rakaat yang ketiga, kita tak naik lagi. Sebab apa? Nak menyempurnakan bacaan tasyahud awal kita. Kita nak habiskan tasyahud. Macam mana rukuk masalah? Tak kadang kita naik, imam tu dah rukuk. Kita duduk sekali dengan imam. Imam dah naik, kita tak naik lagi sebab nak habiskan bacaan tasyahud. Imam dah naik, kemudian manakala kita naik, imam tu dah turun kepada rukuk atau hampir rukuk. Macam mana jawab masalah? Maka kata Syihabul Ramli, ia dihukumkan kepada orang muafiq jua dan dimaafkannya ketinggalan 3 rukun yang panjang. Jadi kalau kita berpegang kepada pendapat Imam Ramli ini, sangat-sangat mudah. Mudah sangat-sangat kalau kita berpegang kepada pendapat Imam Ramli. Jadi kata Imam Ramli, kalau kita duduk sekali tasyahud awal, imam dah naik, kita tak naik lagi sebab nak sempurnakan bacaan tasyahud kita. Manakala kita naik, imam tu dah rukuk. Kata Imam Ramli, kita pun dihukumkan muafiq. Manakala kita muafiq, wajib kita habiskan bacaan Fatihah kita. Dan kita ni dimaafkan ketinggalan 3 rukun yang panjang-panjang. Itu kata Imam Ramli. Baik. Dan kata Syekh Ibnu Hajar pula, ia sama dengan masalah orang yang ketinggalan dengan ketiadaan maaf. Jadi kalau mengikut pendapat Syekh Ibnu Hajar kata orang yang lambat naik daripada tasyahud awal tadi, orang ini dihukumkan masbuk. Manakala masbuk, dia naik, dia tengok imam sudah rukuk, dia mesti turun rukuk sekali dengan imam. Itu kalau ikut pendapat Syekh Imam Ibnu Hajar. Jadi tuan-tuan boleh pilih mana yang tuan-tuan nak ikut, pendapat Ibnu Hajar ataupun Syekh Ramli. Dua-dua ni sah kita ikut, tak ada masalah sebab dua-dua ni daripada kalangan ulama mazhab Syafi'i. Itu kata Syekh Ibnu Hajar. Ia sama dengan masalah orang yang ketinggalan dengan ketiadaan maaf, maka tiada dimaafkan. Dia kata Ibnu Hajar, tak, dia ni bukan orang muafiq tetapi orang masbuk. Melainkan dia orang muafiq tetapi dia meninggalkan membacanya dengan sengaja, maka tiada dimaafkan ketinggalan 3 rukun yang panjang-panjang. Jadi kalau kata Ibnu Hajar, orang yang ketinggalan dari baca tasyahud awal, dia naik, imam sudah rukuk, wajib dia turun rukuk. Kalaulah dia dapat kemakdinas beserta dengan imam dalam rukuk, rakaat itu dia dapat. Jika dia dapat menyempurnakan Fatihah dan rukuk sebelum imam turun kepada sujud, dapatlah rakaatnya. Jadi kata Imam Ibnu Hajar pula, kalau dia sempat, kalau dia naik daripada tasyahud awal tadi, dia sempat menghabiskan bacaan Fatihah dia sebelum imam rukuk, macam mana kata Ibnu Hajar? Yakni dia dapat rakaat itu dia dapat. Sekali duduk dengan imam tasyahud awal, imam naik, dia tak naik lagi. Ini pendapat Imam Ibnu Hajar. Dia naik, imam naik, dia tak naik lagi. Manakala dia naik, kalau dia boleh sempurnakan bacaan Fatihah dia sebelum imam turun kepada sujud, maknanya rakaat itu dia dapat. Tetapi kalaulah dia tak sempat menghabiskan bacaan Fatihah dia, imam tu dah rukuk, macam mana? Dia mesti turun ikut sujud. Imam tu dia tak habiskan bacaan Fatihah, tetapi imam dah turun sujud, wajib dia turun sujud sekali beserta dengan
masalah mengikut pendapat Syekh Ibnu Hajar. Kalau kita dulu sekali tasyahud dengan imam dah naik, kemudian kita tak naik lagi, lepas kita sempurnakan tasyahud awal, kita naik, kita baca Fatihah. Baca Fatihah tak habis, tetapi imam dah turun sujud. Macam mana masalah? Jadi kata Syekh Ibnu Hajar, wajib dia niat mufaraqah. Dia kena niat mufaraqah. Maknanya dia wajib niat bercerai daripada imam. Manakala dia niat bercerai daripada imam, dia lakukan aturan sembahyang dirinya. Lepas dia baca Fatihah, dia rukuk, ikut aturan sembahyang seorang dirinya. Kalau kita nak ikut pendapat Syekh Ibnu Hajar, kalau kita nak ikut pendapat Syekh Imam Ramli, mudahnya kita dihukumkan orang muafiq. Manakala kita dimuafiq, kita sempurnakan bacaan Fatihah kita dan kita dimaafkan ketinggalan daripada 3 rukun yang banyak-banyak. Tuan-tuan boleh pilih, ya? Jika dia menyalahi yang demikian, batallah sembahyangnya. Kalau dia tak niat mufaraqah, maknanya sembahyang dia itu batal. Kemudian penyusun yang dirahmati Allah Ta'ala mengisyaratkan 3 masalah yang kemudian yang khilaf itu dengan katanya wal khulfu fi awakhiril masail muhaqqaqun fala takun bighafil. Wal khulfu fi awakhiril masail muhaqqaqun fala takun bighafil. Bila engkau mengetahui apa yang berlaku padanya, janganlah engkau lupakan. Khilaf pada 3 masalah yang terakhir adalah nyata. Jadi masalah yang 3 tadi itu, selain daripada masalah yang 5, ada khilaf. Jadi tuan-tuan boleh pilih mana yang perlu kena ikut, pendapat Imam Ramli ataupun pendapat Imam Ibnu Hajar. So, boleh berpegang salah satu daripada keduanya. Dan pensyarahnya menyebut, sesungguhnya engkau telah mengetahui apa yang terdapat padanya, maka janganlah engkau lupakan. Baik, masalah yang terakhir. Ini masalah yang terakhir daripada 9 masalah orang muafiq. 5 diantaranya ittifaq ulama dan 4 diantaranya ada beberapa khilaf. Dan dihubungkan kepada aturan 2 masalah yang pertama daripada 3 masalah itu, serta masalah yang ketiga yang berlaku khilaf padanya ialah masalah orang yang lupa bahawa ia mengikut imam. Ini masalah yang terakhir daripada 9 masalah. Dia ni lupa kalaulah dia ni makmum. Dia lupa kalau dia ni adalah mengikut imam. Umpamanya ketika dia dalam sujud, kemudian ia teringat bahawa dirinya adalah makmum. Bila ia berdiri daripada sujud, didapati imamnya telah rukuk atau hampir hendak rukuk, maka kata Syekh Ramli, hukumnya adalah seperti orang muafiq jua. Dan kata Allamah Syekh Ibnu Hajar, hukumnya seperti orang yang masbuk. Inilah semuanya hukum bagi orang muafiq. Jadi masalah yang ke-9, masalah yang terakhir, dia katalah rakaat pertama dia turun sujud beserta dengan imam. Kemudian dalam sujud yang kedua nak bangun pada rakaat yang kedua, dia sujud lama, imam dah naik dah. Dia sujud lama. Dalam sujud dia itu dia terlupa bahawasanya dia ni makmum. Dia terlupa. Ada juga pendapat sini. Dia lupa bahawasanya dia ni mengikut imam. Tiba-tiba manakala dia sedar, dia sedar, aku ni dia kata makmum ni. Manakala dia sedar, imam dah rukuk atau hampir kepada rukuk. Dia sedar imam dah rukuk ataupun dekat-dekat dah rukuk dah imam. Macam mana jawab masalah ni? Jawab masalah ni kata Syekh Ramli, dia dihukumkan orang muafiq. Manakala dia muafiq, dia naik dalam keadaan memadai kepada rakaat kedua, dia kena sempurnakan bacaan Fatihah dan dimaafkan ketinggalan 3 rukun yang panjang-panjang. Kalau mengikut pendapat Syekh Ibnu Hajar, orang ni dihukumkan masbuk. Manakala dia dihukumkan masbuk, dia tengok imam sudah rukuk, dia mesti wajib rukuk sekali dengan imam. Kalau dia dapat tumakninah dalam rukuk bersama imam, rakaat itu dikira. Kalau tak dapat tumakninah dalam rukuk beserta imam tadi,
lagi. Itulah masalah yang 9. Jadi tuan-tuan pun kena faham apa makna tumanina. Apa yang disebut dengan tumanina? Tumanina, diam sekejap. Kita kata diam sekejap. Tumanina ni dalam setiap rukun, dalam setiap rakaat, rukuk, sujud pasti ada tumanina. Yang dikatakan dengan tumanina yakni diam sekejap. Diam sekejap itu lama sekedar mana? Yakni diam sekejap sekodar bacaan subhanallah. Itu orang panggil tumanina. Bukan suruh baca subhanallah, bukan. Manakala kita rukuk, kita diam sekejap. Lama mana diam? Sekadar bacaan subhanallah. Orang panggil tumanina. Tumanina ni masuk dalam rukun fi'li, perbuatan, rukun perbuatan. Itu tumanina. Jadi macam ni tuan-tuan. Rupa macam mana kita ni dapat tumanina dengan imam. Kalau imam rokok kita berdiri. Tiba-tiba kita turun untuk rokok, imam pun bangun. Ini tak dapat rakaat. Kebanyakan sangat-sangat berlaku macam ni. Kita imam dah rokok, kita masih berdiri. Manakala kita turun kepada rukuk, imam naik. Tak sempat tu selisih.